Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Mei 2023 bersama saya Pia Nadia. PAS terus mendesak kerajaan yang membatalkan konsert jelajah dunia Coldplay yang dijadualkan di Kuala Lumpur pada 22 November depan. Dalam kenyataan hari ini, Ketua Penerangan PAS Johor Abu Irfan Muhammad Al-Unduni berkata bahawa kumpulan dari United Kingdom itu akan menyuburkan persefahaman LGBT di negara ini. Mengikut Abu Irfan, latar belakang sebenar Coldplay merupakan simbol LGBT dunia yang membuatkan kehadirannya bawa kesan negatif kerana mereka yang berperwatakan sedemikian akan merasa bebas dan terhormat. Sebelum ini, AJK Kerja PAS Pusat Nasruddin Hassan juga mendesak kerajaan supaya membatalkan konsert kumpulan rock itu. Nasruddin pula melabelkan persembahan itu sebagai tidak membawa sebarang kebaikan untuk negara, agama dan rakyat negara ini. Nasruddin juga mempersoalkan jika tindakan kerajaan itu bertujuan mahu menyuburkan budaya hedonisme dan songsang di Malaysia. Sementara itu, Abu Irfan berkata langkah pendidikan yang bersepadu seharusnya diambil untuk berhadapan dengan golongan yang belum memahami agama Islam secara mendalam. Dan tambah Abu Irfan lagi, bukannya dengan cara memberikan kebebasan atau alasan hak asasi atau lainnya. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang mencadangkan agar kerajaan perpaduan bekerjasama dengan PAS menjelang PRN akan datang. Bagaimanapun, Kit Siang berkata kerajaan perpaduan hanya perlu berbuat demikian dengan dua syarat, iaitu Abdul Hadi Awang perlu hentikan pemusuhan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan mesti membuktikan keikhlasannya. Kit Siang membuat gesaan itu dalam menyokong titah Yang di-Pertuan Agong bahawa Malaysia memerlukan kestabilan politik dan kejayaan konvensyen kerajaan perpaduan semalam. Syarat kedua pula, kata Kit Siang, ialah sekiranya Hadi mengaku ada melemparkan beberapa dakwaan tidak berasas terhadap DAP dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka PAS perlu dijemput menyertai kerajaan perpaduan. Antara lain, Kit Siang berkata Hadi pernah membuat beberapa dakwaan liar termasuk melabelkan masyarakat bukan Islam sebagai perompak yang terlibat dalam rasuah dan penipuan dengan menjadikan orang Melayu sebagai mangsa. Kit Siang juga memetik dakwaan Hadi bahawa DAP merekrut orang Melayu jahil untuk dijadikan sebagai boneka parti itu. Justeru Kit Siang mempersoal adakah Hadi sudah bersedia untuk mengutamakan kepentingan negara dan bukannya bertindak untuk kepentingan peribadinya. Kenyataan Kit Siang dibuat ketika Anwar juga menghulurkan salam perdamaian kepada PAS menerusi bekas ahli Parlimen Bacok Nik Abdul Aziz. Dalam pertemuan dengan Nik Abduh Jumaat lalu, Anwar memaklumkan hasratnya untuk menjalin semula hubungan dengan pemimpin PAS termasuk Hadi. Berita seterusnya, bekas Menteri Zahid Ibrahim menyeru agar PAS turut memberi sokongan kepada Anwar yang disifatkan prihatin terhadap permasalahan dihadapi di Kelantan. Mengulas kenyataan Anwar yang bersedia untuk bekerjasama menyelesaikan masalah bekalan air di Kelantan, katanya, pelawaan untuk bekerjasama itu bermaksud PAS perlu memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Begitu gembira dengan kenyataan Datuk Seri Anwar. Ini yang saya tunggu-tunggu. Pemimpin pusat yang prihatin, ya, ada ambil kira masalah di Kelantan. Dan saya harap PAS pun sokong jugalah. Perdana Menteri juga sebut, dia kata kita kerjasama lah. Kalau kita nak suruh pusat tolong Kelantan kena kerjasama lah. Apa maksud beliau? Kerjasama tu PAS pun kena pandai politik lah. Dalam Parlimen sokong Anwar lah sebagai Perdana Menteri. Ya, tak usahlah buat kacau, kata tak tolong Melayu lah ini dan itu. Di Parlimen sokong Perdana Menteri akan sokong kamu di Kelantan. Itu orang putih panggil quid pro quo, ya. Kamu tolong saya tolong kamu. Kenyataan Zahid itu sebagai mengulas ucapan Anwar dalam lawatannya ke Kelantan Jumaat lalu yang menyatakan kerajaan sedia bekerjasama untuk menyelesaikan masalah air dihadapi di Kelantan sejak berdekad lalu. Zahid berkata,
PAS perlu tukar cara berpolitik dengan membuang yang keruh dan ambil yang jernih demi memastikan kestabilan kerajaan dan menguntungkan rakyat Kelantan itu sendiri. Lagipun, kalau kita nak kerajaan stable, lama, kita perlulah memberi sokongan kepada Perdana Menteri sekarang ini supaya dia dapat teruskan program dia tu. Kalau dia tak buat apa-apa, kalau dia gagal, okeylah, pilihan raya akan datang, kita tukarlah. Tapi buat masa ini, dia yang jadi Perdana Menteri, PAS kena sokong dia lah. Kalau tidak, sia-sialah disokong. Nak membangunkan, habiskan duit di Kelantan ke, Terengganu ke, di kawasan-kawasan Kedah ke. Mereka cerita, PAS pun kena tukar politik dia lah. Tak usah nak hentam saja, ya. Tak usah. PAS sekarang pun kita tahu, ya. Rakan kongsi PAS sekarang ni iaitu Bersatu pun tenat juga, ya. Seorang lepas seorang kena tuduh. Jadi kalau dalam keadaan begitu, PAS tak bergantung kat siapa. Tambahnya, Anwar seorang pemimpin yang prihatin kerana mengambil kira masalah di Kelantan sedangkan persoalan politik tidak mudah diselesaikan. Kata Zahid lagi, dia sedar rakyat Kelantan mungkin tetap akan memberi undi kepada PAS di sebalik kerjasama dihulurkan Anwar. Dalam perkembangan yang lain, prestasi yang memuaskan membuatkan kerajaan bersetuju menyambung tempoh perkhidmatan Azam Baki serta Idrus Harun masing-masing di SPRM dan Jabatan Peguam Negara. Ditanya mengenai alasan pelanjutan khidmat Azam hari ini, Anwar Ibrahim berkata, memang sebelum ini ada isu yang dikaitkan dengan pegawai kanan terbabit. Namun begitu, kata Perdana Menteri, kerajaan sekarang berpendapat mereka berkhidmat dengan baik selepas diberi kelonggaran untuk menjalankan tugas masing-masing. Dia dilantik oleh Perdana Menteri masa paguh dan walaupun ada isu dia bangkitkan dulu, dalam segi lagi kerja saya tengok saya bagi kelonggaran dan wewenang sepenuhnya kepada SPRM dan juga kepada Peguam Negara untuk menjalankan tugas. Dan setakat yang saya lihat, mereka jalankan tugas dengan memuaskan. Dia berikan, mengambil tindakan tanpa memilih puak atau parti. Belum pernah dalam sejarah umpamanya pejabat-pejabat menteri juga digeledah dan dikenal pasti beberapa kompromi tentang tindakan pegawai-pegawai dan terus tindakan diambil sementara siasat dijalankan. Jadi atas kapasiti itu kita teruskan khidmat beliau. Anwar berkata demikian semasa ditemui media selepas mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara Perdana Putrajaya hari ini. Pada 10 Mei lalu, Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali mengumumkan tempoh perkhidmatan Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM dilanjutkan setahun lagi selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Lanjutan tempoh itu berkuat kuasa pada 12 Mei, mengundang kritikan banyak pihak termasuk dalam kalangan NGO yang mempersoalkan pendirian kerajaan. Selain Azam, Agong turut memperkenan agar Idrus yang dilantik selepas jatuhnya kerajaan PH melalui langkah Sheraton pada 2020 disambung perkhidmatannya untuk 6 bulan lagi. Pelantikan semula Idrus itu berkuat kuasa pada 6 Mac lalu. Kita ke berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata isi rumah yang menggunakan elektrik pada jumlah yang amat tinggi tidak lagi akan menikmati subsidi daripada kerajaan. Namun Anwar memberi bayangan kumpulan yang akan terlibat dalam dasar baru itu bukanlah terdiri daripada golongan B40 atau M40. Yang akan dinaikkan untuk keperluan umpamanya rumah-rumah perseorangan. Rumah perseorangan yang penggunaannya itu sangat tinggi. Umpamanya kalau rumah guna 3 fan, 4 aircon, dia harus bayar kos sebenar dan tidak menggunakan subsidi. Maknanya M40, B40 tidak dinaikkan. Tapi rumah-rumah yang menggunakan elektrik yang tinggi itu akan dikenakan bayaran ikut kos pasaran, harga pasaran.
Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan perasaan kecewa terhadap keadaan bangunan, penyelenggaraan dan tahap kebersihan flat kos rendah di negeri itu. Sultan Ibrahim bertitah kebanyakan flat kos rendah di Johor berada dalam keadaan daif serta dipenuhi pelbagai sampah yang dibuang merata-rata sehingga menjadi tempat pembiakan serangga berbisa. Baginda turut melihat terdapat beberapa flat kos rendah di negeri itu dalam keadaan yang amat menyedihkan dan seolah-olah rakyat hidup dalam reban ayam. Justeru baginda berharap kerajaan pusat dapat memberikan bantuan untuk baik pulih flat kos rendah yang lama. Titah baginda, penduduk juga harus sama-sama bertanggungjawab menjaga kebersihan persekitaran kawasan flat mereka. Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi menegaskan tiada masalah untuk mengisytihar harta kerana tiada apa yang perlu disorok. Sebaliknya, kata Mahathir, yang menjadi masalah adalah Anwar yang beberapa kali menuduhnya salah guna kedudukan semasa menjadi Perdana Menteri untuk kayakan diri dan keluarga namun gagal menunjukkan bukti. Justeru dalam satu kenyataan di media sosialnya, Mahathir sekali lagi mahu Anwar menunjukkan bukti bahawa dirinya telah salah guna kuasa. Mahathir juga secara sinis menempelak Anwar yang hanya bercakap di atas pentas politik tanpa bukti dan menggelar sesiapa yang berperangai demikian sebagai mat retorik. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.